Ada pula zikir yang Nabi sebut bilangan tetapi bukan Nabi maksudkan penetapan. Tapi Nabi maksudkan uh, bilangan tersebut juga memiliki kelebihan yang besar. Seperti membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada 100 kali pada pagi dan petang hari. Nabi kata tidak ada yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang lebih banyak dari pahala yang dia bawa, yang orang baca zikir tersebut 100 kali tersebut. Tetapi 100 yang Nabi maksudkan itu bukan penetapan jumlah. Kerana di hujung hadis Nabi sebut melainkan sesiapa yang datang, melainkan sesiapa yang membaca zikir yang sama lebih banyak dari 100 kali. Jadi di dalam hadis menunjukkan tidak ada penetapan zikir tersebut. Zikir-zikir yang seperti itu boleh ditambah bilangannya. Adapun zikir yang saya sebut di awal tadi yang telah ditetapkan oleh Rasul, bilangan dan waktunya tidak boleh ditambah, mestilah dilakukan seperti yang dinyatakan oleh Nabi. Satu perkara yang perlu diketahui iaitulah sebagai contoh zikir selepas salat tasbih, tahmid dan takbir itu 33 kali atau 10 kali atau 11 kali atau 25 kali bersama dengan la ilaha illallah. Kalau kita masukkan zikir selepas salat. Tetapi kalau selepas salat kita nak terus berzikir subhanallah sebagai contoh. Dan atas keumuman perintah anjuran memperbanyakkan zikir, maka pada ketika itu bukan zikir selepas salat. Tetapi habis kita baca semua zikir selepas salat, kita nak tambah zikir dari kita. Maka zikir yang seperti itu boleh dilakukan banyak mana yang kita mampu. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga dari Hafiz Amani, bolehkah seseorang itu hanya belajar fardu ain sahaja bagi lengkap semua dan mengikut ustaz yang diyakininya, lepas tu tak perlu jalankan tugas dakwah, duduk seorang-seorang, tak kahwin dan duduk bersama family sahaja, adakah masih boleh masuk syurga tanpa hisap? Pertama sekali, kalau dia selesai ke semua fardu ain dia, kemudian dia tak laksanakan dakwah, perlu diketahui dakwah bukan fardu ain. Kerja dakwah bukan fardu atas setiap orang. Sebaliknya dakwah hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada sekumpulan umat Islam yang melaksanakan kerja dakwah, maka telah terlaksana tuntutan tersebut dan dia bukan diwajibkan ke atas setiap orang. Jadi merujuk kepada soalan yang ditanya, tidak menjadi satu kesalahan untuk kita tidak berdakwah. Tidak menjadi satu kesalahan. Kemudian duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang ni, ialah kalau dia boleh buat begitu, tak ada dia agama suruh kita bergaul dengan orang. Agama suruh kita bergaul dengan orang. Tapi dalam masa yang sama tidaklah menjadi kesalahan jika dia merasakan dia bergaul dengan orang ramai menyebabkan diri dia rosak dan seumpamanya, lalu dia memilih untuk duduk seorang-seorang dalam erti kata dia tidak banyak berjumpa dengan orang. Tapi dalam masa yang sama bukanlah tidak jumpa langsung. Dia ada kehidupan dia sendiri dan dia kurang bersua dengan orang ramai. Itu semua tak ada masalah perkara itu. Tak berkahwin. Kahwin ni bergantung kepada setiap orang. Kalau dia tidak berkahwin, dia akan melakukan dosa, maka pada ketika itu wajib dia berkahwin. Jika dia tidak berkahwin dan dia terus melakukan dosa, maka dia telah melakukan dosa. Duduk bersama family saja tak ada masalah. Tak ada masalah. Adakah masih boleh masuk syurga? Boleh masuk syurga. Tak ada masalah tanpa hisab, boleh jika dia memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di dalam hadis. Wallahu a'lam.